Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid Ustaz sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, anak-anak murid Ustaz sekalian. Okey, sebelum kita mulakan akhlak kita pada hari ini, Ustaz meminta kita semua tanda tangan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas yang baru, mari kita sama-sama membaca doa selepas membaca Al-Quran. Wahid isnani salasa. Allahumma arhamna bil Quran. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatain ya rabbal alamin. Ya Allah, berkati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang kami ketahui, meskikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Tahniah. Merdu suara adik-adik sekalian. Walaupun Ustaz tak dengar tapi insya-Allah merdu Okey, hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang sangat-sangat hebat, yang sangat bersemangat. Itu apa? Apa yang kita dapat? Kita baca Al-Quran ni kan. Takkanlah Allah tak bagi apa-apa. Padahal dia yang paling kaya. Lebih kaya daripada orang yang ada banglo. Lebih kaya daripada orang yang ada istana. Jadi apakah fadilat kita beradab ketika membaca dan menyimpan mushaf Al-Quran? Allah ni Al-Ghani, Maha Kaya. Kalau kita baca Al-Quran, kita jaga Al-Quran, kita bawa Al-Quran yang elok, takkanlah Allah Ta'ala tak bagi apa-apa kat kita, anak murid sekalian. Mesti ada. Jadi di sini Ustaz, di sini ada 5 perkara yang paling utama. Apa yang kamu dapat ketika kamu beradab, ketika membawa. Okey, ini kamu dah baca ni Fadilat beradab ketika membawa, membaca dan menyimpan mushaf Al-Quran. Okey, di sini ada 5. Okay, kalau kita Google Meet, kita akan suruh baca seorang-seorang kan. Hari tu kita nak bagi Google Meet, tak tahu nak ambil ayat mana kan, doa kan, tak apa. Hari ni kita YouTube, nanti insyaAllah kita akan Google Meet. Okay, yang pertama, ada 5 perkara. Yang pertama, kita dekatkan sikit. Tak nampak tak nanti. Mendapat keberkatan hidup. Mendapat keberkatan hidup. Kita rasa kan, kita hidup 60 tahun insya-Allah kan, 70 tahun, kita rasa macam hidup lama je. Kita akan dapat rasa macam apa? Keberkatan hidup. Kita rasa macam apa? Oh, seronok, happy. Kalau kita sentiasa baca Al-Quran. Ada orang tu dia asyik cari duit, asyik buat maksiat, asyik main benda yang melalaikan, benda tak elok. Dia rasa dah tua dah. Tapi kalau orang yang sentiasa baca Al-Quran, dia akan dapat keberkatan hidup. Hidup rasa macam, walaupun 70 tahun, tapi kita rasa macam 700 tahun. Kita rasa macam hidup ni macam berkat. Mudah. Keberkatan ni, orang kata apa?
hidup kita menjadi senang. Hidup kita menjadi lapang, tak sempit. Walaupun dia miskin, tapi kalau dia miskin, dia selalu baca Quran, dia akan rasa dia ni macam orang paling kaya lah. Dia rasa sangat seronok, cukup. Mendapat keberkatan hidup. Yang kedua, jiwa tenang dan tenteram. Kalau orang yang selalu baca Quran ni, Allah akan bagi dia ketenangan. Kalau kamu baca Quran, kamu akan perasan lah. Lagi banyak kamu baca, lagi banyak ketenangan yang akan kamu dapat. Boleh ya anak murid ustaz sekalian? Okey, jiwa tenang dan tenteram. Ketiga, memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca. Siapa yang beradab ketika membaca dan menyimpan Al-Quran, senang nak kita faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah ini esa, satu. Tak ada Tuhan lain dah selain Allah. Maka kita sentiasa berada Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapat daripada Al-Quran. Dia kalau YouTube ni jangan baca banyak. Dia akan jadi tak seronok lah. Ada elok Google Meet. Google Meet dia macam apa kita gila-gila nama ustaz sekalian. InsyaAllah. Ustaz tak buat kuis lagi Ustaz tengah belajar lagi. Tak buat lagi, tak belajar lagi. Okey, yang keempat, lepas kita belajar, kita buat latihan dulu, nanti insyaAllah kita akan buat kuis sama. Yang keempat, ini kita nak ni. Yang mana tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu, melainkan Nabi Muhammad je. Itu mendapat syafaat Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan tolong dia masa di hari akhirat. Kita ke akhirat ni kita fikir tentang dosa pahala je. Kalau kita rasa saya ni masa dulu adakah saya tak baik dengan ibu bapa lah, asyik lawan cakap je lah, risau-risauan. Asyik selalu bergaduh dengan kawan macam mana ni kan. Terasa risau kan. InsyaAllah kalau kamu semua baca Al-Quran, insyaAllah dia akan tolong. Tapi janganlah, tak apalah aku baca Al-Quran lah, aku boleh aku pula silap. Nak baca Al-Quran lah, tak apalah. Nanti bolehlah minta pertolongan Al-Quran, tak boleh macam tu. Kalau boleh jangan buat benda yang buruk, dan pada masa yang sama jangan buat kita baca Al-Quran. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapat syafaat, pertolongan. Syafaat ni pertolongan Al-Quran. Mendapat pertolongan daripada Al-Quran. InsyaAllah. Okey. Jadi kamu kena baca Al-Quran lah. Ia amalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kita akan dapat syafaat. Yang kelima, mendapat ganjaran pahala. Satu huruf Al-Quran kita baca dapat satu pahala. Contohnya perkataan ahad. Ahad ada berapa huruf? 3 huruf. Jadi 3 pahala. Nak lebih lagi, baca hari Jumaat. Lagi banyak pahala. Mendapat ganjaran pahala. Okey. Kita pergi kepada muka surat 41. Membawa mashaf Al-Quran. Memegang mashaf Al-Quran dengan tangan kanan. Ini ingat baliklah. Mengangkat mashaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada. Dada. Kita kalau baca Al-Quran mesti keparas dada. Okey, menyimpan mashaf Al-Quran, simpan elok. Menutup mashaf Al-Quran dengan cermat. Tutup dengan cermat. Kalau ada di selalunya Al-Quran sekarang ni dia ada macam ada zip-zip kan. Ada yang boleh letakkan kotak semua kan. Simpan elok. Yang meletakkan mashaf Al-Quran di tempat yang selamat. Jangan letakkan tempat yang boleh orang pijak, orang lalu dan sebagainya. Okey, itu saja insyaAllah kalau kita pada hari ini. Kalau YouTube tak boleh buat lama-lama. Yang penting kamu faham dan kamu hafal dan kamu buat latihan. Kita akan ulang-ulang insyaAllah. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan selamat bercuti pada esok Sabtu Ahad.